Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera buat semua yang menonton. Nama saya Muhammad Akhimullah Husni atau dipanggil dengan Akhi. Hari ini sekali lagi saya nak berkongsi dengan anda semua tentang bagaimana pengaruh tokoh sufi Maulana Jalaluddin Arumi melalui karya-karya beliau yang mempengaruhi hidup saya dan cara pandang saya terhadap kehidupan. Pertama sekali, apabila saya melihat tarian Semak Rumi ataupun seni-seni lukisan orang menari tarian Semak Rumi ini ataupun puisi-puisi Maulana Rumi, saya jadi tertanya-tanya. Tertanya-tanya apakah yang menyebabkan Maulana Rumi ini dikenali seluruh dunia? Kerana saya perasan satu perkara di mana Maulana Jalaluddin Arumi tidak hanya dikenali dalam kalangan ilmuwan Islam, para pecinta ilmu ataupun yang mengaji-ngaji kitab ataupun orang Islam itu sendiri. Bahkan dia diiktiraf oleh UNESCO. Makam Maulana Rumi di Konya diiktiraf dan ada satu tahun tu diiktiraf oleh UNESCO Tahun Rumi. Jadi di mana pelancong seluruh pelosok dunia sama ada Islam ataupun bukan Islam datang ke makam Maulana Rumi di Konya untuk menyaksikan persembahan live tarian Semak Rumi itu yang berlangsung selama beberapa hari. Dia buat seperti festival lah. Saya tidak pernah ke Turki, saya tidak pernah ke Konya, tapi saya jatuh cinta dengan metod yang digunakan oleh Maulana Rumi dalam menyampaikan mesej cinta. Sehingga kan mesej cinta itu orang yang bukan Islam pun tidak merasai batas-batas perbezaan agama. Bukanlah bermaksud Maulana Rumi ini mendukung ideologi pluralisme, tidak. Tetapi menyampaikan mesej kedamaian dan kecintaan itu melalui kemanusiaan tanpa mengira batas agama. Jadi inilah yang menarik minat saya untuk membaca, mencari sumber-sumber ataupun karya-karya Maulana Jalaluddin Arumi. Seperti saya memetik satu petikan Maulana Jalaluddin Arumi, sesuatu perkara yang kita lakukan tanpa cinta, ia akan jadi beban. Jadi apa yang saya faham daripada kalam Maulana Jalaluddin Arumi ini, saya kaitkan dengan ibadah ritual kita sebagai seorang Islam yang mempunyai syariat solat fardu 5 waktu, berzikir, berselawat dan muamalat-muamalat kita dengan orang lain. Dan sudah pasti saya orang muda, pada usia muda saya merasai benda ni suatu beban. Dia seolah-olah undang-undang ataupun pelaksanaan syariat yang ditugaskan oleh Allah untuk kita laksanakan. Jadi saya kira dulu kalau kita buat tanpa cinta, memang betul lah kata Maulana Jalaluddin Arumi, kalau kita buat tanpa didasari dengan cinta, maka kita akan rasa itu satu bebanan. Itu akan satu komitmen yang kita kena perlu buat. Jadi sepatutnya amal ibadat yang kita lakukan untuk Allah dan juga selawat kepada Nabi SAW itu perlu hadir elemen cinta. Kerana bila ada hadir elemen cinta, akan datanglah elemen-elemen lain yang seperti mana dibawa oleh Rasulullah SAW, seperti sifat ikhlas, sifat rindu, sifat kasih sama makhluk. Jadi benda-benda sifat-sifat manusiawi yang saya sebutkan ini tidak akan hadir tanpa cinta. Jadi cinta itu adalah ibu sifat bagi sifat-sifat baik yang lain untuk datang. Jadi dari situ saya memahami cara kalam Maulana Jalaluddin Arumi. Dan juga bagi pengkaji-pengkaji ataupun yang pembaca kitab-kitab Maulana Rumi, mereka sudah maklum ataupun mereka pasti tahu bahawa mesej-mesej yang disampaikan oleh Maulana Rumi bukan sekadar memfokuskan kepada hubungan personal kita dengan Tuhan, tetapi juga hubungan kita dengan makhluk, dengan tumbuhan, dengan haiwan, dengan sesama manusia, muamalat kita, cara urus kita, harian kita. Jadi itulah yang memberikan pengaruh kepada saya, bahawa agama ini bukanlah syariat yang perlu dilaksanakan dengan strict. Kita mematuhinya, tetapi dengan maksud yang lebih mendalam, iaitu cinta. Jadi dengan cinta, kita akan buat benda itu dengan ikhlas. Kita akan buat benda itu dengan tanpa rasa beban. Jadi itulah yang boleh memulihkan cara pandang hidup saya tentang dunia dan juga yang berkait dengan diri saya. Dan ada lagi satu petikan yang menjadi ingatan saya setiap hari adalah, what you seek is seeking you. Apa yang kita mencari, ia telah mencari kita terlebih dahulu. Maknanya dekat sini saya memahami konteks dalam perjalanan kita mencari kehidupan. Kehidupan yang kita nak ataupun kebahagiaan yang kita nak, kegembiraan yang kita nak, itu semua ada jawapan pada diri kita sendiri. Apa yang kita mahu. Jadi apa yang kita mahu, jika kita disandarkan pada cinta dan saluran yang betul, baik dari segi jalan cara kita dengan Tuhan ataupun cara kehidupan kita di dunia ini, dia akan melahirkan sesuatu perasaan ataupun kefahaman di mana
kehidupan ini perlukan keikhlasan. Kehidupan ini perlukan kecintaan. Jadi itulah sedikit sebanyak kenapa Maulana Jalaluddin Arumi mempengaruhi hidup saya. Saya percaya jika kalian semua mendalami ataupun cuba mencari ataupun membaca karya-karya Maulana Jalaluddin Arumi, mungkin ada sedikit sebanyak menjawab sedikit persoalan kita tentang kehidupan, tentang perasaan ataupun tentang cara kita faham tentang agama ini. Okay, sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.